Baik, Assalamualaikum. Ayah Gaus, Rosliza Osman, Latifah, Jamilah Osman, Nurani Hamid, Nur Alis, Kak Ana, apa khabar? Rozana Haripin. Minta maaf nama yang atas-atas tadi yang lebih awal masuk tak dapat, tak sempat Ustazah nak tegur. Tudung pun baru nak betulkan ni. Lagu mana ni? Allahumma salli ala Muhammad. Okay, Nazatul Naina, apa khabar Kak? Rosnah Saleh, Cik Rosnah Saleh, bila kita nak dating? Nur Azrina Syukur, Hanum Rabbani, Zan Aizan. Subhanallah, comel lah pakai tudung yang masa kita tu gede-gede tu. Kan Zan? Siti, hilang dah nama. Farhana, apa tadi? Kak Sabariah, my jiran. Apa khabar? Salmiah, Nur Hasani, Nur Rodiah Syarif, Nur Azlina Syukur, sebut dah tadi kot. Nik Rozita, Nik Soh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kak Siti Rozia, Kak Siti Rozia ikut saya trip rehlah ke Pangko tu. Yang meninggal tu grup tu lah Kak, yang bawa anak tu, ingat tak? Allahumma salli. Saya tengok balik foto grup semalam. Oh, Kak Siti Rozia pun ada dalam grup tu. Sarah Manal, Azaria Arifin, Siti Atikah, Alhamdulillah, Habibah Rasul, Fatimah Umar, Masya Allah, Azalina Osman. Terima kasih Cik Rodia 176, bab 89, betul. Menuju bab 90, happynya saya. Allahumma salli Muhammad. Hanisa Syafi'i, Hamidah Sa'ad, Hasnita Kamaldin, Wan Mahani, Nur Azma. Kota Baru, subhanallah, bila nak pergi rentah negeri ni. Wuryanti Wu, Siti Aja, aduh lajunya nama. Sa'diyah Ahmad, Syaza Jarudin, Salma Yahya, Asma Osman, for what? Arifah Ipah, Siti Laila, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma salli ala Muhammad. Nur Aziyah, Nur Asiyah, Rapidah Syarif, Masya Allah, Tabarakallah. Apa khabar jiranku Kak Siti Rohana? Kalau dekat Facebook sebut nama penuh gitu, baik tak ada nama bapak sekali Farhana Sobri, Wuryanti Wu, subhanallah nama. Faridah Syarifah Ibrahim, Nurimah Imah, Zaimas Abdul Rahman, Hamidah Ismail, Nurmah Ismail, subhanallah. Hajah Nurmah, subhanallah. Syarifah Mansur. Semua AV cantik, mesti tak sabar bila Ustazah ni nak start ni. Dah lah start lambat, minta maaf, baru sempat sarapan. Saya ada kuliah pukul 7 pagi tadi, so saya makan dulu sebab lepas ni ada hal lain. Nanti masuk angin tak makan, masuk angin keluar asap. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kuantan jelas. Zuraida Ismail, Zuraida Ismail tim LTK juga ke? Ayah Gaus, Ibu Ji Farli Zaman Akhir, Umur Reda Zainun Majid, Fauziah Yunus, Nur Azma. Jom ke mana Nur Azma? Tak ingat dah tadi saya cakap apa. Ida Najwa, Wati Muhammad Sani, Ibu Ji. Alhamdulillah. Okey, nama terakhir Ustazah nak sebut adalah Liza Atih, orang New Zealand. Pukul berapa di sana Liza Atih? Masya Allah. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Buku saya muka surat 173. Jom kita start. Jom kita start. Nak tengok juga nama-nama ni, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dihadiri Liza Atih, New Zealand. Jangan terkejut, mereka di sana 2:20 PM. 2:20 PM. Maknanya dia dah petang dah.
Tarikh 10 Oktober lah Liza Ustazah jadi blur kejap. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Sila-sila Opah Haznah, selamat bersarapan. Opah Haznah tak apa, sarapan sentiasa ada. Kalau tak masak pun stok roti ada. Allah salli. Tapi biasa si tukang buat tak makan ya Opah Haznah. Allahumma salli ala Muhammad. Linda dan Linda Rusnah Syarif dan semua sekali yang bersama-sama pada pagi ini. Seronok saya hari ini sebab Masya Allah, tabarakallah, tajuk hari ini adalah tajuk yang nak nangis dah sebut nak nangis dah. Tajuk yang kitab ni cakap kat kita lah. Hari-hari kita buka, pandang, baca kitab. La tahzan, jangan bersedih. Lepas tu sampai kepada bab 89, macam dia nak detailkan lagi. Hidup ini bukan untuk bersedih. Adakah sahabat-sahabat saya yang tersayang? Masya Allah. Terima kasih Rozana doanya bagi yang kurang sihat, semoga cepat sembuh. Doakan juga suami saya sihat. Risau saya sahabat-sahabat balik daripada Langkawi macam dia lemau sikit lah. Biasa cergas kan. Pasal apa? Kan ingatkan risaulah. Alhamdulillah sihat sebab Masya Allah, nak start dah ni ada cerita lain pula. Tapi kena jugalah. Semoga sinetron ini memberikan ilmu kepada kita. Ustaz balik daripada Langkawi, macam-macam cerita. Ustaz bukan bawa grup, tapi Ustaz pergi dengan kawan-kawan travel untuk survey. Sebab travel sudah boleh kan. Tapi masa awal-awal buka hari tu kan kita diviralkan, kononnya sesak dekat ferry apa semua. Anda tahu semua cerita itu palsu rupanya. Allahu Rabbi, kesian. Dia duk sembang dengan orang kat kaunter ferry, sembang dengan ni, mesti ada orang Langkawi juga. Hari tu ada kan kawan latahzan kita orang Langkawi, dia pun bercerita kedai-kedai masih kosong, tak ada ustazah yang kata bersesak-sesak, tak ada. Sedih kan? Kenapa berita suka disensasikan, padahal orang yang berada kat situ tak berlaku macam tu pun. Dan yang paling kagum, begitulah kita bila dilatih, Alhamdulillah. Soal pematuhan SOP tu memang dia berjaga. Alhamdulillah. Dahsyat Ustaz kata yang kalau kita nak bawa satu bas, kita memang kena keluar awal satu-satu. Tapi doalah sebab katanya kalau dah boleh rentas negeri, untuk yang swab test semua tu, untuk turun dari ferry masuk ke Langkawi, balik daripada Langkawi kena swab test semua. 3 kali swab tahu sebenarnya. Swab. Ada orang marah saya sebut swab. Okay. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita nak itulah sebagai langkah penjagaan kan. Lepas tu kalau satu bas, bayangkanlah yang seorang-seorang ni pun, aduh Masya Allah kan. Tapi katanya kalau dah boleh rentas negeri, yang swab test banyak-banyak kali tu dia pun tak buat lah. Lepas tu balik daripada Langkawi tu, macam dia lemau sikit, macam tak sihat. So saya debar jantung jugalah. Ya Allah, berilah kesihatan yang baik. Manalah tahu kan bawa penyakit-penyakit virus. Lepas tu rupanya macam tumbuh macam nak kena chicken pox dekat bahagian perut tu. Macam ada chicken pox 3 tumpuk. Saya kata, abang ni dulu-dulu tak pernah ke kena chicken pox? Betulkan saya kalau ada doktor kalau salah. Setahu kita chicken pox ni kalau masih kecil-kecil dah kena, kita tak kena dah. Lepas tu saya terfikir, saya pergi Google. Ustazah Zai kan macam bila tahu sikit sebelum jumpa doktor, kita nak set dalam minda kita apa ya agaknya ilmu-ilmu yang boleh masuk ni. Rupanya dia mirip macam kayap. Anda tahu tak kecil-kecil dulu mak kita selalu sebut ni kayap ni, ada kayap ular lah, kayap apa. Lepas tu bila saya tanya, abang ada tak rasa macam ni? Ada, abang rasa macam tak tahu lah, macam sakit sangat tu. Lepas tu pagi tadi saya duduk mengajar. Lepas tu saya rujuk anak-anak murid saya yang doktor juga kan. Itu memang macam tanda-tanda kayap lah tu. Saya pergi jumpa doktor. Kalau anda ada petua-petua apa kesian. Kesian sebab rupanya kayap ni sahabat nampak kat luar tu macam sikit, tapi dia makan dalam rupanya. Semoga Allah beri kesembuhan. Terima kasih. Itulah kita belajar sesuatu. Macam-macam jenis penyakit. Bila kita baca, sebenarnya saya teringat mana buku yang saya selalu baca masa musim PKP dulu. Apa tajuk? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu bab dalam bahagian buku tu adalah hikmah daripada sakit. Ada 14 perkara hikmah. Antara hikmah dengan sakit kita dapat ilmu.
Ustaz macam banyak nak rehat, pergi surau balik rehat, macam dia tak larat sangat. Padahal semalam kami macam nak pergi ziarah jenazah tu apa semua kan. Lepas tu macam tak sihat. Lepas tu saya kata ini bukan macam ingatkan kot lah masa dia dekat Langkawi tu macam terseret dengan apa, kena tali bag ke apa merah tu kan. Ini bukan macam sakit biasa ni. Lepas tu dia macam tak larat. Jadinya hari ni lepas latahzan saya wajibkan untuk membawa ustaz ke klinik. Kan betul Nurani Hamid. Pendek ceritanya saya baca tu Kayap ni tak boleh biar lah. Okay? Hikmah dari Sakit. Betul Cik Rodia. Buku Hikmah dari Sakit. Bagus buku tu. Lepas tu antara hikmah dia, betul lah ya Allah. Aku dulu kecil-kecil duk dengar cerita pasal Kayap ni. Tapi aku tak pernah membaca pasal Kayap. Lepas tu bila saya macam toeng datang mentol macam Kayap je ni. Tu saya baca keseluruhan malam tadi pasal Kayap tu. So macam kalau kita tak ni, aripah ipah maknanya memang pernah kena sakit, pedih. Itulah yang Ustaz sebut sakit, pedih kan. Faktor cuaca juga. Oh mungkin juga. Terima kasih. Masya Allah. Lepas latahzan saya share petua. Hanisa Syafi'i, tulislah dekat ruang komen. Kawan-kawan pun boleh dapat. Kayap tapak angin apa pula tu. Okay. Tapi nak jumpalah doktor juga insya Allah. Ketip dengan cali kot. Sebab sekarang musim menuai. Apa ketip dengan cali tu? Tak faham. Cik Syikin. Okey sahabat-sahabat. Dia tak boleh panas Siti Ajah. Okey, jadi kita belajar sesuatu sahabat. Penyakit ni sebelum dia merebak apa kita kena cegah kan. Jadi petua-petua pun saya duk baca juga. Lepas tu nak jumpa doktor dapatkan antibiotik lah. Kita takut juga kan. Sekarang ni apa sakit pun kita kena jaga. Cumanya nak pergi hospital ke nak pergi klinik tu sekarang ni macam bercinta sikit kan. Tak apa, semoga berkat majlis ilmu ni semua saya punya urusan, anda punya urusan juga dipermudahkan. So Ustazah minta Ustaz rehat apa ke bendanya, dah start bangun dah nak pergi hantar barang apa benda. Okey, hidup ini bukan untuk bersedih. Napoleon berkata di Son Helena, saya tidak pernah mengenal kebahagiaan sepanjang 6 hari dalam hidupku. Sepanjang saya study bab ni Muslimat, saya jumpa tokoh-tokoh yang disebutkan ini menyatakan macam sukar untuk dapat bahagia tu selagi mana kita melayan rasa sedih. Yalah kan, sedih tu lawannya bahagia. Lepas tu tak ada orang yang boleh tukarkan mindset kita ni kecuali kita nak ubah. Kita tengah sedih, ya, faham kita tengah sedih, tapi selama mana kita nak sedih? Kita je yang boleh ubah diri kita untuk jadi bahagia. Ustaz, saya nak bahagia apa kalau perniagaan saya dah runtuh? Nak bahagia apa kalau rumah saya dah terbakar? Nak bahagia apa kalau orang tersayang dah meninggal? Kita kan biasa macam tu kan sahabat-sahabat. Kita rasa kita tak boleh. Bila diri anda mengatakan anda tak boleh bahagia dengan kesedihan yang berlaku, maka anda tidak akan bahagia. Itu yang saya baca daripada khulasah para tokoh. Kita tengok. Sorry, lepas minum teh angin. Khalifah Hisham bin Abdul Malik mengatakan, aku menghitung hari-hari bahagiaku, ternyata hanya 13 hari sahaja. Kalau dihitung, sahabat-sahabat muslimat, kita hidup dah berapa tahun? 40 tahun, 60 tahun, hatta ada jemaah latahzan yang sudah usia 80 lebih. Masya Allah ibu, tabarakallah. Subhanallah, okay? Cuba kalau kita berjaya hitung. Agak-agak kalau ditimbang, bahagia banyak ke sedih banyak? Kita boleh cakap sedih banyak Ustazah tak tahu saja lepas satu. So stopkan sedih itu untuk meneruskan kehidupan. Anda pilih untuk bahagia. Okey? Cakap macam lancar, mudah kan sahabat? Rasakan, perhatikan lagi. Ayahnya bernama Abdul Malik mengeluh, seandainya aku tidak pernah memangku jawatan khalifah. Ni bukan khilafah, ni khalifah. Maksudnya menjadi khalifah pun, menjadi pemimpin yang kita kata, kenapa duk pemimpin itu, ini sebagai. Ingat senang. Kita nampak je dia sengih depan kita. Nak dapat bahagia cukup sukar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Said Ibn Musayyib berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan mereka lari kepada kami dan bukan kami yang lari kepada mereka. Maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita bahagia,
orang akan mendatang pada kita. Kalau kita bersedih, orang akan lari daripada kita. Ibnu Sammak, seorang yang pandai memberi nasihat, menemui Harun Ar-Rashid, seorang khulafah yang terkenal. Saat itu Harun sedang merasa haus. Allah, ini satu analogi yang sangat macam Ustazah kata, okey, otak kita ni berkembang bila kita baca cerita macam ni kan. Saat itu Harun, seorang khalifah, seorang pemimpin yang hebat. Saat itu Harun sedang merasa haus dan meminta segelas air. Meminta segelas air. Sinetron kan? Habis dah air saya ni tu sebab lambat sikit start tadi. Okey. Mana tadi? Harun Ar-Rashid sedang merasa haus dan meminta segelas air. Maka Ibnu Sammak bertanya, seandainya anda dicegah untuk minum air itu, apakah anda akan menebusnya dengan separuh kerajaanmu? Harun Ar-Rashid, pemilik kerajaan pada masa itu, dia minta segelas air. Okay, seorang yang berani bertanya kepada dia, seandainya terhalang untuk minum air ni, apakah sanggup engkau menebusnya segelas air itu dengan separuh kerajaanmu? Harun menjawab, ya. Tak sangka kan betapa pentingnya segelas air ni. Kalau orang kata tak boleh minum, dalam kedahagaan yang luar biasa, berhari-hari dia nak walaupun setitis air, tak boleh minum. Kalau engkau nak air ni, aku akan bagi dengan engkau bagi ke aku separuh dari kerajaanmu. Kau sanggup? Harun Ar-Rashid boleh cakap sanggup. Ya. Masya Allah. Kita akan melalui satu fasa. Sekarang kita duduk di fasa diuji dengan COVID. Sahabat-sahabat, akan berlaku satu fasa bila datangnya Dajjal, bawa segelas air contoh. Kau nak air ni, ibu-ibu sanggup mati kebuluran tapi takkan sanggup tengok anaknya tak minum air. Air susunya dah kering, seorang ibu yang nak memberi minum kepada bayinya. Anaknya yang tersayang selama ini tak pernah disakiti. Tiba-tiba satu kemarau datang, anaknya tak boleh minum. Dajjal datang bawa air. Nak tak air ni? Kan? Kalau kita jawab nak, maka apa yang Dajjal kata? Korbankan, gadaikan akidah kita. Jangan mati dalam keadaan Islam. Na'udzubillah. Sampai ke tahap itu ujian akidah buat seorang Islam. Maknanya kalau kita hidup pada fasa itu, Masya Allah, saya teringat forum dengan Al-Fadilah Ustazah Hafizah Musa di Kuantan. Masa tu ada orang Kuantan ni. Okey, kami sama-sama di KL, susah nak jumpa. Tapi bila ada jemputan luar, tiba-tiba dia pergandingkan. Saya forum dengan dia masa tu. Dia sebut tentang zaman Dajjal datang sungguh-sungguh dan nanti muslimat. Dia kata bukan makanan dan minuman keperluan kita. Bukan makanan dan minuman keperluan kita, tapi zikrullah. Kan? Hanya orang yang kuat berzikir, itulah makanan dia. So kita tak faham. Memang kita tak faham, sahabat-sahabat. Boleh kenyang ke dengan zikir? Jawapannya memang tak boleh. Tapi orang yang zikir pasti dapat kekuatan untuk mempertahankan akidah. Masya Allah, zikrullah ni kan, kita dalam 3 Rabiul Awal hari ni. Berapa banyak kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak kita beristighfar saban hari. Minta ampun, minta ampun, minta ampun dengan Allah. Situasi ni sangat takut. Sebab Khalifah Harun Ar-Rashid bila ditanya, kalaulah segelas air yang aku tak beri, ada kekangan, ada halangan yang membolehkan kau tak minum, kau sanggup ke bagi separuh kerajaan kau kepada aku? Dia jawab, iya. Betapa pentingnya segelas air, bukan kerajaan itu lagi yang penting. Setelah selesai minum, Ibnu Sammak saja tes. Sahabat-sahabat, diskusi ni mengajak saja tes. Kalaulah air dah masuk ke tubuh engkau setelah selesai minum, Ibnu Sammak bertanya lagi, jika anda dicegah untuk mengeluarkan air yang telah anda minum dari perutmu, apakah anda rela membayar dengan separuh kerajaan yang lain? Faham tak? Air dah masuk. Masuk. Kan Allah wujudkan rasa nak terkencing. Minta maaf. Keluar melalui air kencing. Keluar melalui peluh. Sistem perkumuhan kita yang masih sihat. Tetapi seandainya dah masuk. Peluh tak keluar. Air kencing tak keluar. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia ditanya, kalau sampai terkekang untuk mengeluarkan air itu, adakah engkau sanggup memberi separuh lagi daripada kerajaanmu? Harun menjawab, ya.
So, Ibnu Samak berkata, tidak ada ertinya sebuah kerajaan yang nilainya tidak lebih berharga dari segelas air. Anda faham tak maksud? Betapa dalam hidup ni yang kita bangga-banggakan, akulah pemilik kerajaan, akulah tahta segala itu ini, akulah orang yang berharta. Tiba-tiba kalau Allah nak buat, segelas air tak boleh nak masuk kat mulut engkau, atau dah masuk tak boleh nak dikeluarkan semula. Sahabat-sahabat, ada doktor-doktor masih boleh buat, tebuk, keluarkan air kencing, ada beg di tepi katil. Ada cara rawatan secara dialisis dan sebagainya. Jadi kita nampak kalau Allah tarik satu nikmat, kita tak boleh berbuat apa-apa. Itu pun kita tak boleh fikir. Hatta Harun Ar-Rasyid, pemimpin yang sangat bijak, kaya raya pada ketika itu, kalau itu terhalang, aku sanggup bagi separuh kerajaan aku. Kalau aku tak boleh membuang semula apa yang masuk, aku sanggup bagi separuh kerajaan aku. Maknanya yang sampai putus saudara, yang sampai bertelingkah segala, yang sampai hilang isteri anak semata-mata untuk mengumpul harta. Apa nilaian harta, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jadi kita faham ni cerita ni, buat kita berfikir, ya Allah, betul lah. Betul sahabat-sahabat. Pagi tadi saya mengajak geng Ladies of Jannah. Itu close group saya setiap hari Jumaat 7 pagi. Kenapa saya khaskan untuk mereka? Sebab dulunya saya mengajar mereka di pejabat. Okay, jadi setiap Ahad 7 pagi saya akan berzoom dengan mereka. Saya pujuk lagi, setiap minggu saya membebel dengan mereka. Sebab mereka orang-orang sibuk. Okay, orang-orang bergaji besar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sibuk siang malam meeting kadang-kadang. Saya sebut, apa sangat yang kita sibuk? Kalau kita, ya Allah, hari ni sibuknya. Saya ajak mereka berfikir. Malam hari, kita dah keletihan, tutup lampu, pasang aircon, tarik selimut. Tak merasa malu ke dengan Allah kalau dah nak lelapkan mata? Aku penat, aku nak rehat, ya Allah. Apa yang hang penat? Hang penat apa? Hang sibuk dengan al-mal, harta. Hang sibuk dengan al-banun. Al-mal wal-banun zinatul hayatud dunya. Harta dan anak-anak ni hanyalah perhiasan dunia. Engkau sibuk tentang semua itu kan? Sibuk tentang harta, sibuk tentang anak-anak. Sampai kau tak sempat nak baca satu muka surat daripada Al-Quran. Kau tak sempat nak mengambil satu pun pengajaran daripada Al-Quran. Apa tujuan kau hidup sebenarnya? Okey, engkau sibuk dengan harta, engkau sibuk dengan anak. Diberikan semua itu kepada engkau. Tapi apa yang engkau boleh dapat? Seandainya hanya dengan nak minum seteguk air kalau ditahan, kau tak boleh beli dengan uang kau. Nak mengeluarkan semula, minta maaf, kotor kita sebut, nak buang air kecil. Sahabat-sahabat, kita tak boleh buat tanpa izinnya Allah. Okay? Tapi kita bongkak berhabis segalanya untuk semua itu. Allahu Rabbi. Saya kata, tolong paksa diri anda kalau subuh beralasan, zuhur, maghrib, isyak. Sibuk kita kata tak sempat, jangan merasa selesa dulu nak tarik selimut. Nak tidur kata aku penat. Kau ingat Allah tak penat? Tak penat bagi semua nikmat kepada engkau. Ya, semua langit dan bumi ni miliknya Allah. Semua langit dan bumi ni miliknya Allah. Muslimat dirahmati Allah. Allah tak rasa kalau engkau tak sembahyang, ada ku kisah. Ramai lagi hamba aku yang taat. Allah tak rugi apa. Tapi Allah tetap bagi. Yang rugi tu kamu. Hilang sekejap. Okey ke muslimat? Allahumma salli Muhammad. Jadi Ustazah Zai, jujurnya Ustazah bagi tahu sebab Ustazah nak mengajak semua muslimat dirahmati Allah. Sebab itu Ustazah wajibkan diri Ustazah. Ustazah tak malu bercerita dalam buku Nota Demi Ummah Kerana Allah. Untuk tolonglah ada 2 rakaat dalam hidup kita ni setiap hari, bermula dengan sebelum subuh. Tolonglah sahabat-sahabat. Kenapa yang payah sangat kita nak kunci jam sebelum subuh? Ada solat 2 rakaat. Terpulanglah anda nak tahajud, nak taubat. Terpulang anda, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi maksudnya, itulah waktu yang kita boleh bersunyi-sunyian dengan Allah. So, susah macam mana, sibuk macam mana, kita kena susun atur hidup kita. Kita terlepas buat satu benda baik, jangan lepaskan benda baik yang lain. Contoh sahabat-sahabat, sejak Ustazah memang kalut dengan dulu sebelum PKP, Ustazah wajibkan diri kalau dalam sehari tu kalau tak dapat subuh, Ustazah singgah zuhur, asar, nak jenguk surau lah orang kata rumah Ustazah kan. Kalau subuh seronok sebab pergi dengan suami.
Tapi kadang-kadang Allah, aku dah 2 hari tak pergi. Balik-balik mengajak, ya aku nak sembahyang dekat rumah ke nak sembahyang kat surau. Sebab lepas solat Zuhur tu tak sempat makan, tak apa, nak pergi satu kelas lagi. So kalau Ustazah balik rumah Ustazah nak kena naik tangga apa semua. Kadang-kadang Ustazah singgah je kat surau, biar sorang-sorang pun solat masa tu, sahabat. Sebab kadang-kadang kita rasa macam nak jenguk juga. Tapi lepas PKP ni Ustazah belum boleh buat lagi. Sebab apa muslimat? Sepanjang PKP Ustazah dah rasa nikmat. Lepas subuh wajibkan Yasin. Buku amalan harian Ustazah Zai tu kan, Ustazah wajibkan Yasin. Sekejap muslimat, tak puas kalau tak tunjuk benda ada depan mata. Allahumma salli alaihi. Sepanjang PKP Ustazah kempen buku ni. So dalam buku ni semuanya ada muslimat. Saya akan usahakan tak payah ambil Quran mana-mana, mesti Yasin. Lepas Yasin mesti 10 ayat Al-Kahfi, mesti maksurat pagi, mesti doa Abu Darda, mesti baca Asmaul Husna. 5 perkara ni kita buat, insya-Allah komplit sebelum pukul 7, settle daripada lepas subuh. Jadi bila dah habis PKP, sebab kita istiqamah sepanjang PKP, kita rasa ruginya kalau kita tak buat. Okey, sampai bincang dia dengan ustaz, bang, saya nak pergi subuh tapi pukul 7 dah ada kuliah. Dulu pukul 7 tak ada kuliah. Jadi saya sayanglah amalan saya masa PKP ni. Lepas tu bincanglah dengan ustaz muslimat dirahmati Allah. Sebab kita terlepas satu benda baik, jangan kita lepaskan semua benda baik. Okey, kita tak mampu nak ikut suami pergi surau, pagi-pagi solat berjemaah kan muslimat. Kita solat di rumah, lepas tu apa yang kita buat? Jangan guling-guling pula kat rumah. Suami balik ngaji dah, tak ngaji lagi, baca WhatsApp. Kan? Tu masalah. Tak apa bang, lepas Zuhur boleh baca. Lepas Zuhur baca, kemudian lepas asar baca, lepas Zuhur tangguh, lepas asar tangguh lagi, sibuk, lepas maghrib tangguh lagi, sampailah lepas isyak. Penatlah hari ni, macam-macam ada tamu datang lah, bla bla bla. Sahabat, bohonglah kalau kita tengah dah sedap nak tidur ni, baru teringat tak baca Quran, tolak selimut, buka lampu, ambil wuduk, mengaji. Bohonglah. Tetapi Ustazah Zai cabar diri. Kalau pagi tadi kau tak buat benda yang biasa tu, kau tak sempat nak baca Quran Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, kau jangan tidur selagi mana kau tak baca Quran walaupun sikit. Jangan tidur walaupun kau tak baca apa isi dalam amalan harian walaupun sikit. Maksudnya muslimat, macam mana ya, kadang-kadang orang tanya, Ustazah macam mana kita nak dapat jiwa yang kalau aku rasa aku nak, aku mesti buat. Nak tu benda apa? Benda yang Allah suka. Kalau yang aku nak ni benda yang Allah tak suka, tak dapat tak apa. Tapi benda yang Allah suka, nak tak nak aku mesti buat. Susah macam mana pun, biar orang ada masa nak baca lepas subuh, aku tak ada masa. Okay, jadi aku mesti buat. Sehari saya mesti buat. Kalau saya kata mesti, dia akan berlaku. So, ada ketika sahabat, kadang-kadang ustaz terkejut. Ya Allah, lupa. Lupa apa yang? Lepas tu, ya Allah bang, hari ni saya memang subuh tadi saya sakit perut. Sampailah tak tahu berulang kali pergi tandas, saya memang tak ni. Lepas tu, abang dah nak tidur dah. Tak apa, abang tak nak tidur lagi. Saya buka lampu dulu boleh, nak ngaji sekejap. Sahabat, wallahi saya hanya berkongsi rasa untuk kita lawan syaitan. Lawan syaitan. Sebab kalau, tak apalah, besok kan ada. Syaitan ni memang seronok. Oh, dia ni, boleh makan dia ni. Tapi kita nak bagi tahu setan, kau takkan pernah menang. Kalau aku tak sempat subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, syukur Allah tak mantikan aku lepas Isyak tu. Aku mesti wajibkan diri aku untuk buat amalan harian ataupun ayat Quran. So kita akan tolak selimut segala. Bang, sorry sangat, saya ada lupa benda. Apa benda lupa? Nak turun bawah ke? Dah, saya hari ni tak baca Quran lagi. Okay, jadi minta izin dengan suami. Boleh tak buka lampu? Lepas tu, alah abang dah nak tidur dah ni. Okey, minta maaf, saya pindah bilik sebelah sekejap. Tapi kalau masa tu suami kata, sebenarnya isteri mengharap juga ni. Harap-haraplah suami kata, tak payahlah, tidurlah dengan abang. Contoh kan sahabat-sahabat. Untung aku. Sebab laki ajak tidur tu, kan, suami ajak tidur tu sebenarnya rezeki bagi sang isteri. Tapi kalau suami, tak apalah abang pun ada kerja ni, kan, dia tak rasa pun macam tidurlah dengan abang, kan. Ya, sebenarnya kita dah malas dah nak baca. Jujur je, kita dah malas lah dah nak tidur ni, tak payahlah baca. Kita perangi nafsu kita. Nafsu kita ni jangan baca, tak apa, besok kan ada, besok kan ada, besok kan ada, itu nafsu. Tapi bila kita berperang dengan nafsu, memang aku dah ngantuk, memang aku dah nak tidur ni, tapi sebab aku nak denda diri aku, siapa suruh tak sempat subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tadi baca Quran, aku tolak selimut,
Kalau tak ganggu suami, baca kat bilik situ. Kalau ganggu suami, pergi kat bilik sebelah. Yang penting baca walaupun sedikit. Kemudian kita tutup Quran, tidurlah dengan aman. Semoga itulah bacaan terakhir yang kita persembahkan kepada Allah. So kalau orang tanya tips, Ustazah macam mana nak kuat, macam mana nak istiqamah, pada dirimu sendiri. Pada dirimu sendiri. Kalau kita start, alah lupalah, tak apalah sebab dia nak tidur besok je lah. Siapa yang ambil kesempatan? Satu pihak yang tak pernah putus asa, itulah iblis. Okey, besok aku plan baru. Sibukkan dia, lekakan dia daripada pagi sampai ke malam. Malam bila dia dah letih, no, bye-bye terus dah dengan Al-Quran dia. Besok lusa aku ulang lagi. Setan paling benci dengan manusia yang lawan nafsu dia. Lawan nafsu dia. Memang tidur ni lazat, sedap. Tapi aku tak baca Quran lagi hari ni. Buang, tolak. Ini sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini. Jadi, kekuatan kita untuk berlawan dengan hawa nafsu, itu adalah satu kegagalan yang besar bagi iblis. Tapi ingat, iblis tak pernah berputus asa untuk ganggu. Hatta orang yang, Allahu Rabbi, sahabat-sahabat yang kita nampak macam beramal baiknya dia, Ustazah, takkan dah dia buat benda jahat tu. Jawapannya, setan tak pernah putus asa untuk menggagalkan perancangan baik kita. Jadi tolong, jadi itulah maksud istiqamah. Betul, Zuraidah Ismail dah atas katil malas nak bangun. Malas inilah kesukaannya syaitan. Jadi apa lagi cara anda hadirlah majlis ilmu pagi, petang, siang, malam, ustaz-ustazah yang hebat-hebat. Ustazah, saya dah istiqamah majlis ilmu. Tapi apa yang kita ubah dalam diri kita? Please. Kalau masih ada hari tanpa Al-Quran, masih ada lagi hari yang kita bertangguh-tangguh untuk buat kebaikan. Sahabat, semalam saudara kita kehilangan suami. Seorang anak menjadi yatim. Hanya usianya masih terlalu muda, sahabat-sahabat. Kemarin, semalamnya berapa banyak kematian di usia muda yang orang kata, tak pak, Allah tak apalah, nantilah buat, tangguhlah. Rupanya tak sempat tua pun. Kita masih bertangguh. Apatah lagi kita dah tua tapi masih bertangguh. Tak apalah, letihlah, sakit perut pagi. Setakat sakit perut je pun. Kan? Lepas subuh, lepas zuhur tak ada masa. Waktu duha tadi tak sempat. Tapi kenapa dalam hal anak, dalam hal harta kau sempat saja? Sahabat-sahabat, kita pasti akan mati. So, apa yang kita nak bawa saat mati? Tolong belajar daripada kisah Harun Ar-Rashid yang memandang kerajaan apapun yang ada takkan boleh mengatasi kehendak kekuasaannya Allah. Faham sahabat, minta maaf. Jadi hari Minggu ni jadi nak cengih pasal apa tak tahu. Pagi tadi marah dekat grup kesayangan Ustazah tu. Ni pukul 9 punya kelas marah dekat grup Latahzan. Sebab apa ada suasana marah ni? Sebab saya dah sayang anda, sahabat-sahabat. Anda orang yang istiqamah di majlis ilmu. Tapi kenapa benda yang bertangguh ni suka sangat? Benda nak buat baik. Nak ganti puasa nantilah Ustazah. Ni baru Rabiul Awal, Rabiul Akhir lah. Rabiul Akhir diuji macam-macam pula. Nantilah Ustazah. Sampai dah Syakban baru sibuk nak qada puasa. Periodnya saja 15 hari. Kan? Lepas tu, Ustazah, dah akhir dah hari Syakban, 29 Syakban. Ustazah, hutang puasa saya ada 3 hari lagi. Tapi besok dah Ramadan, macam mana? Ia rasa nak lepuk je. Kau buat apa setahun selama ni? Orang perempuan sepatutnya qada puasa dalam bulan Syawal. Bukan kau tangguh. Kau macam yakin kau takkan mati ke? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita berhutang duit orang, ya Allah, bukan fikir nak beli baju baru, tudung baru. Selagi aku belum bayar, aku takkan senang nak hidup. Tapi boleh pergi holiday sana sini. Kawan yang bagi hutang tu benggek je kan. Bulat mata rasa nak terekam je. Boleh pergi holiday, duit aku tak bayar lagi. Macam tu, sekian dimaklumkan. Okey. Jika dunia ini tak ada keimanan di dalamnya, maka dunia tidak berguna. Sahabat, kita nak dunia kita hidup ni ada keimanan, berbekalkan keimanan. Masya Allah. Kalau tak ada keimanan, tak ada guna, tidak berharga dan tanpa makna. Subhanallah, sahabat-sahabat. Iqbal, seorang penyair ahli falsafah yang berasal dari Pakistan, mengatakan jika iman telah lenyap, maka tidak ada lagi rasa aman. Itulah iman, kekuatan berperang dengan hawa nafsu tadi. Syaitan duk tunggu je, tak apa. Tidurlah, duhai permaisuri. Kan?
Sehari tak baca Quran boleh lena tidur, pelik sungguh sahabat-sahabat. Hari-hari sembahyang lambat tak rasa bersalah dengan Allah. Allahu Akbar. Tapi kalau dalam bab dapat bonus, sehari-hari tengok, kenapa bonus tak keluar lagi ni? Apa pasal lembab ni? Kau marah pula bos engkau tak bagi mengikut waktu yang ditetapkan. Allah tunggu dah azan kita tak solat lagi. Kita ni otak letak kat mana sahabat-sahabat? Minta maaf anda jangan cut video ni. Tidak diizinkan. Saya marah kepada orang yang hari-hari hadir majlis ilmu. Saya tak berbahasa macam ni kepada orang yang pertama kali join Ustazah Zai. Tolong orang pertama kali join Ustazah Zai, Ustazah akan sapu ubun-ubun dia. Jomlah sayang, gitu lemah lembut gemalai kan. Tu orang kata, Ustazah Zai ni syoknya lembut. Dia bercakap, lembut kalau dengan orang yang pertama kali. Tapi anda ni hari-hari memenuhi majlis ilmu. Sebab tu sahabat-sahabat, kita dah tak ada masa lagi dah untuk berlemah lembut, gemalai-gemalai. Dah puas bergemalai-gemalai, tak buat lagi. Sekian dimaklumkan. So silalah hadir kuliah pertama kali bersama Ustazah Zai. Dia akan lemah lembut, sopan santun. Kalau dah sampai bab 89 ni tak payah nak sopan santun lagi dah. Okay, geram sebab rasa macam kenapa tak buat lagi ni? Tak faham-faham bahasa lagi ke? Minta maaf sahabat-sahabat. Saya sayang anda kerana Allah. Okay? Dunia ini tidak bererti jika agama tidak lagi dijunjung. Okay? Jika agama tidak lagi dijunjung. Siapa orang yang hidup tanpa agama, maka kehancuran akan menjadi teman setianya. Okay? Maka kehancuran akan menjadi teman setianya. Minta maaf. Ada ke orang yang pertama kali join Datahzan ni? Masya Allah. Okay, ahlan wa sahlan. Ustazah kembali sopan. Sekian. Emerson ke namanya? Pak saudara kat Nazar. Okey, dalam akhir makalahnya tentang kepercayaan terhadap diri sendiri mengatakan, nak tergelak lah pula, mesti takut ada orang yang baru join. Apa hal Ustazah ni garang sangat ni? Tercabut taik lalat dia bila bercakap. Okey, sopan balik. Kemenangan politik, naiknya upah, kesembuhan penyakit yang anda derita, atau kembalinya hari-hari bahagia. Masya Allah, video BD Alang. Orang baru kot. Indahnya nama. Masya Allah. Allahumma salli ala macam Kak Mazni Ahmad, Nazatul Naina, Hamidah Saad ni, Farah Hayana, Haji Idris, Zainah Buyung ni. Orang yang dah sokmo-sokmo ada lah. Memang saya kalau jumpa hari tu, jumpa Cikgu Farah Hayana ni, kalau dia buat noti memang saya piat je telinga dia. Geram sahabat-sahabat. Hari-hari dengan majlis ilmu, hari-hari follow. Takkan tak boleh buat. Tu tanda sayang Tengok mak kita pong kita. Ya Allah ibu, tak payah cakap, orang dah hafal dah. Kakak dah hafal dah ibu, kali ke-2000 dah ibu cakap. Kita tak tahu, mungkin kali ke-2001 sahabat-sahabat kita tunggu. Mana ibu tak bercakap lagi? Mati dah tukang ingatkan kita tu. Kalau yang tukang ingatkan kita tu mati, tak apa lagi. Kita masih boleh, ya Allah, tak ada siapa dah orang nak ingatkan aku kena bangkit. Tiba-tiba yang mati tu kita. Belum sempat buat, belajar ni. Nanti kan ada satu stiker tu, jap catit, dia kata kan. Jap catit. Saya senyum je tengok, siapa buat stiker ni? Kan orang cakap jap catit, dia kata. Kau kerja nak mencatit je, tapi buatnya tak lagi. Mohon terasa. Okay? Baik, akan membayang di hadapan anda, tetapi jangan pernah mempercayainya kerana kenyataan yang terjadi tidaklah demikian. Tidak ada yang akan mendatangkan ketenangan dalam diri anda kecuali diri anda sendiri. Tidak ada yang akan mendatangkan ketenangan dalam diri anda kecuali diri anda sendiri. Sebut sama-sama. Tidak ada yang akan mendatangkan ketenangan dalam diri anda kecuali diri anda sendiri. Sahabat-sahabat sayang, saya sayang anda kerana Allah. Saya kadang merintih hati bila saya baca messenger. Luahan hati anda macam-macam. Saya tak sempat nak bertemu setiap orang. Saya tak sempat. Walaupun setiap kali terbaca, ya Allah permudahkan urusan dia. Tapi saya merayu, tolong jangan jemu dengan majlis ilmu. Sebab sahabat-sahabat anda di sana akan temui, nak berubah ke tidak aku.
Ya, ustazah tu dulu dia duduk berjiran dengan aku hari-hari, tegur okey je. Sekarang dia dah pindah kat sana, aku telefon pun tak jawab. Contoh, kita tak boleh mengharap siapa-siapa sahabat. Kita nak tenang tu atas kita. So tekunilah ayat-ayat Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fajr 27 hingga 28. Kita nak mati dalam situasi Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah, Allah, Allah. Imam-imam Masjidil Haram nangis kalau baca ayat ni. Wahai jiwa yang tenang, kita nak mati dalam nafsul mutmainnah. Jiwa kita tenang. Sahabat, kita tak nak mati dalam keadaan jiwa kita yang masih rakus dengan dunia. Masih rasa kenapa orang tu punya rezeki, kenapa bukan aku? Kenapa dia nak naik tahta, kenapa bukan aku? Allah, Allah, tu yang Ustazah rasa macam nak pergi bisik dekat pokcik-pokcik yang duk asyik nak rebut kursi lah, nak itu, nak ini kan. Selagi aku tak jadi PM, aku tak puas hati. Hang dah pasal apa? Ya Allah, duk main dengan cucu, ajak ngaji Iqra' lagi bagus lah. Sekian dia maklumkan. Pelik sungguh lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang ni naik tak puas hati, orang ni naik tak puas hati, orang naik tak puas hati. Nak bagi apa puas hati? Bagi diri hang puas hati. Kan tolonglah, gigi dah berterabur. Nampak comel senyum tu sebab pakai gigi palsu belaka je. Kubur dah kata, mari wahai si pulan, si pulan. Silap pula nak sebut nama kan. Tak jadi sebut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masya Allah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas dari diredainya. Kita nak selalu Ustazah Zai sebut, matikan aku dalam keadaan radiyah tak mardiyah. Ajal pasti datang muslimat, ajal pasti datang. Allah nak kita balik. Allah nak kita balik muslimat. Sebab dah tiba saat semua benda. Beli roti ada tarikh tempoh tamatnya. Beli apalah pun ada tempoh tamat. Ustazah, kereta saya ni merajuk sebab lama tak guna. Betul? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua ada tamat tempoh. Apatah lagi kita ni manusia yang hidup. Coronavirus pun ada tempoh tamatnya. Yakinlah. Okay, kita masih dalam berperang. Allahumma salli ala Muhammad. Bunyi apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. So minta mati radiyatan mardiyah ni ya Allah. Saat ajal itu datang ya Allah, aku redha nak bertemu dengan Engkau. Dan Engkau lebih redha nak bertemu dengan aku. Bayangkan kalau kita memang dah mati, suka tak suka kenalah mati. Sebab dah memang tibanya ajal. Rupanya Allah tak redha nak bertemu dengan kita. Allah tak sudi nak jumpa kita. Dah kalau tak redha tu kenapa matikan kita Ustazah? Allah, dia nak menang juga. Kena siku sungguh kan? Sahabat-sahabat, ahli falsafah dan penulis cerita, apa ni, Epictetus, memperingatkan bahawa keharusan menghilangkan pemikiran yang salah dalam fikiran kita jauh lebih penting daripada menghilangkan bisul dan tumor dari tubuh kita. Allah, Allah, Allah. Deep lah sahabat-sahabat ahli falsafah dia cakap apa. Ahli falsafah tahu, kita ahli falsampah. Kan? Sahabat-sahabat, maksudnya keharusan menghilangkan pemikiran, yakni hati yang membusuk. Nak buang hati yang busuk ni sahabat, sepatutnya lebih kita perjuangkan daripada nak buang bisul. Ustazah tadi kan, di awal saya cakap, macam mana nak hilangkan sakit kayak tu, macam mana nak hilangkan macam melepuh, panggil macam orang nak chicken pox tu lah. Macam mana? Hati ni ketika nak menghilangkan benda yang zahir nampak, ya Allah, kalaulah aku tahu aku ni dalamnya ada dengki kat orang ni, kalau aku tak buang. Tahu dalamnya aku ada benci kat orang ni, kalau aku tak buang. Tahu aku ada marah kat orang ni, kalau aku tak buang. Aku nak mati dengan hati macam ni ke? Tapi mulut, ya Allah, matikan aku dalam jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Sahabat, sampai bila takkan dapat? Mulut kita berdoa macam tu, kita belajar macam-macam, tapi hati kita busuk dan kita tak buang lagi. Kita tak asingkan sahabat-sahabat, mana mahmudah, mana mazmumah. Orang tak tahu isi hati kita. Yang tahu hanya Allah. Innallaha alimun bizatis sudur. Saya ulang benda ni banyak kali. Tolong hati kita ni sahabat, Allah pandang. Orang tak tahu kita tengah dengki kat orang. Orang tak tahu Allah
kita tengah benci kat orang? Allah je yang tahu. Orang tak tahu kita ikhlas ke tidak. Allah yang tahu. So jadikan ilmu yang kita hari-hari tekuni ni untuk, ya Allah, aku ni nak mati dengan hati duk benci kat orang ke? Orang tu buat sikit je kat aku. Ustazah, bukan sikit, banyak. Ya, banyak pun. Jangan ada mati dalam keadaan benci. Ajar hati. Aku tak nak bawa balik hati yang macam ni, ya Allah. Aku nak mati dalam radiyatan mardiyah. Aku nak qalbun salim. Buang, 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 sahabat. Satgi Ustazah nak pergi klinik, nak buang penyakit tu. Semoga Allah izinkan sembuh berkat doa semua. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang hati kita ni, sebab tu kita ada bangun malam walaupun susah. Kita ada Quran hari-hari. Kita ada kesungguhan untuk mati dalam qalbun salim. Subhanallah sahabat-sahabat. Cukup menghairankan bahawa peringatan terhadap penyakit pemikiran dan akidah dalam Al-Quran lebih banyak dibandingkan peringatan terhadap penyakit jasmani. Kalau buang bisul tu penting, buang tumor tu penting, buang kayap tu penting. Memang itu penting. Kalau kita tak buang, tak merawat diri, tak selesa nak beribadah. Tapi kenapa tak banyak dalam Quran? Sahabat-sahabat, kita nak cari petua hilangkan kayap, Ustazah Google, Quran tak ada. Tetapi kenapa Quran banyak ajar kita buang penyakit hati? Sebab bila hati sihat, insya-Allah segalanya akan menjadi sihat. Bukti suratul Baqarah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah saya perkataan fi qulubihim marad. Ini sahabat-sahabat, dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit, rawat. Dah tahu dengki kat orang, dah tahu benci kat orang, rawat. Macam mana nak rawat dengki dan benci kat orang ni, Ustazah? Doakan orang tu. Doakan, Ustazah. Kita tengah marah ni nak doakan. Doakan aja, jangan engkar. Patuh SOP Ustazah Zai. SOP Ustazah Zai. SOP Ustazah Zai, sahabat-sahabat, bila kita dengki dan benci kat orang, tolong doakan dia. Ya Allah, panjangkanlah umur Lilek Amira. Tambahkanlah rezekinya. Contoh Lilek Amira. Lilek Amira. Saya bagi contoh je. Konon-konon kita kenal lah. Tiba-tiba Lilek Amira tarik tudung Ustazah, menyebabkan Ustazah benci pada Lilek Amira. Contoh-contoh contoh. Tapi kan kita tak nak mati dalam keadaan benci. Ya Allah, panjangkanlah umur Lilek Amira. Cantikkanlah wajahnya, macam tu kan, geram. Kan, kenapalah yang sakit sangat ni aku doakan dia ni? Sebab geram, berdoa dalam geram. Doa lagi, doa lagi, doa lagi dan lagi. Lagi sampai rasa, ya Allah, kat mana Lilek Amira tu duduk Kalau aku jumpa dia, aku nak bagi hadiah, nak usap ubun-ubunnya, nak doakan kebaikan. Dah tak tegang dah kat sini. Dah boleh doa dengan baik. Itu tanda kita sudah berdoa dengan hati. Sebab kita berperang dengan nafsu kita. Jangan benci orang, jangan dengki kat orang, sahabat-sahabat. Faham tak? Jadi kita tahu hati kita ada penyakit, tapi kita tak buang. Kalau engkau tak buang, fazadahumullahu marada. Lalu Allah yang akan tambah penyakit. Sebab tu mula-mula dengki kat orang. Lepas tu rasa nak jatuhkan orang. Lepas tu rasa nak sihir orang. Kau tak buang penyakit tu, Allah tambah. Sebab apa? Allah zalim ke tak? Dan kau tak nak rawat, penyakit zahir pun macam tu. Tadi saya nampak ada macam 3 tumpuk merah. Ustazah, bawa ustaz pergi hospital, Ustazah. Ambil antibiotik, insya-Allah dia tak merebak. Okey, pandai pula kau nak rawat. Yang hati kau ni baru benci seorang. Mula-mula kat pejabat benci seorang yang bos naikkan pangkat tu. Lepas tu tak pasal-pasal, bos pun dia benci, kawan 10 orang kat pejabat pun dia benci. Kau dah kenapa? Al-mengongi. Geram ni, geram. Dia marah kat seorang, tiba-tiba dia benci semua orang. Peliklah hati yang macam ni, sahabat-sahabat. Sebelum setan duk main lagi, tolong rawat. Nanti akan ditambah penyakit jahat tu lagi. Okey, kita tak nak. Okey, ambil lagi. As-Saffat ayat 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum
Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran Allah, memalingkan hati mereka, Allah, tak heranlah ada orang dengar azan buat dek, ada orang rumah sebelah surau buat dek, sahabat-sahabat. Tak rasa bersalah tak sembahyang. Sebab daripada hati tu, sahabat-sahabat. Kan, dia tak nak mendekat kepada Allah. Macam mana Allah nak bagi? Sebab itu Masya Allah, Allah sengaja hantar kita dengan ujian. Koklah dengan ujian ni reti nak sebut Allah. Sahabat-sahabat, ahli falsafah Perancis Michael de Montaigne, apa ke benda nama ni, menjadikan kata-kata berikut sebagai moto dalam hidupnya. Manusia itu seharusnya tidak terpengaruh oleh peristiwa yang terjadi sebagaimana ia terpengaruh oleh pendapatnya terhadap peristiwa tersebut. Ini cerita yang suka bersangka-sangka tadi. Dalam sebuah athar kita baca terus terjemahan, Ya Allah, jadikanlah aku redha menerima semua keputusanmu sehingga aku memahami bahawa semua nikmat atau musibah yang telah engkau tetapkan akan mengenai diriku pasti tidak meleset dariku, dan semua nikmat atau musibah yang engkau tetapkan akan pasti meleset dariku pasti tidak akan mengenaiku. Pasti tidak akan mengenaiku. Sahabat yang beramal dengan buku amalan harian, pasti bila baca athar ni, dia rasa macam intipati doa Abu Darda. Saya suruh amal doa Abu Darda sepanjang PKP. Apa yang Allah nak tetapkan, sahabat-sahabat? Dengan izinnya Allah pasti terjadi. Apa yang Allah tak nak berlaku, pasti ia tak akan berlaku. So, sahabat-sahabat dirahmati Allah, semuanya atas bagaimana kita berusaha. Apa yang tak ada? Orang yang dah lama dengan Ustaz Zazai, dia faham Al-Mengongi tapi tak ada dalam kamus. Sekian dimaklumkan. Orang baru minta maaf, kena study dengan orang lama. Baik, renungan. Minta maaf lah sahabat-sahabat ni, kadang-kadang satu perkara yang susah juga nak dijelaskan oleh para asatizah. Semuanya ada karakter macam ni kan sahabat. Tapi kadang-kadang manusia ni tangtulah dia nak buat video pendek dan dia sebarkan. Kau kenal tak Ustazah Taib Lalat tu? Kenapa? Sikit-sikit Al-Mengongi, sikit-sikit Al-Mengongi. Allah, bukannya tiap-tiap hari pun sebut. Yang faham is faham. Sekian dimaklumkan. Baik, jangan bersedih. Sesungguhnya rasa sedih akan selalu mengganggumu dengan kenangan masa lalu. Akan membuatkan khawatir dengan segala kemungkinan di masa yang akan datang, dan akan menyia-nyiakan kesempatanmu pada hari ini. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Renungan ni sahabat, anda ambil gambar, cropkan, share dekat mana-mana media sosial anda. Orang akan baca insya-Allah. Kalau Allah nak izin, hidup hati mereka dengan renungan ni. Subhanallah. Jangan bersedih. Sesungguhnya rasa sedih hanya akan membuat hati menjadi kecut, wajah menjadi muram, semangat akan padam, dan harapan akan menghilang. Ada yang tak faham ke? Mudah kan bahasanya? Tapi kena baca dengan ala-ala bersajak gitu, ala-ala sinetron. Okey, jangan bersedih. Sebab kesedihan hanya akan membuat musuh gembira. Rindu mak saya. Mak saya selalu nasihat. Tak payahlah nak tunjuk sedih tu, orang lagi seronok tengok engkau sedih. Kau buat ke tak benda yang orang tuduh kat engkau tu? Tak buat, mak. Wallahi tak buat. Saya tak buat benda macam tu. Dah kalau tak buat, teruskan je hidup. Biar je. Kau buat sedih-sedih ni, orang lagi seronok, orang lagi tepuk tangan, siap buat pesta lagi. Faham sahabat-sahabat? Jangan tunjuk kita bersedih kepada musuh kita. Musuh akan gembira. Padan muka kau. Kuih kesui yang kau jual tu dah tak laku sebab aku suruh orang-orang blok engkau sebagai apa benda lah sahabat kan. Lepas tu kita sedih lah Ustazah orang. Lepas tu sedih tu tulis kat Facebook pula tu. Lagilah friend Facebook yang menyampah kat dia. Padan muka. Rasa dia dah terkesan tu. Yang hang duk tulis sedih tu kat Facebook pasal apa? Facebook tu bukan boleh nak kata sabar. Tak ada. Sahabat-sahabat. Yang tulis dekat bawah tu sabarlah. Sabar. Itu pun belum tentu lagi daripada hati yang ikhlas.
So kita yang kena cari, kenapa aku nak sedih? Aku bukan buat benda salah tu. Orang cakap pasal apa aku nak sedih? Jangan tunjukkan kesedihan kita depan orang. Bukan semua orang boleh simpati, sahabat. Tapi kadang-kadang dia duk seronok. Okey? Tak payah nak sedih-sedih sangat. Allah, sedih sungguh-sungguh. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kuih kasui tak sedap. Orang tua Rozana, bagilah contoh kuih kasui. Kalau orang muda duk bagi spaghetti punya contoh. Membuat kawan lapar lah pula. Membuat kawan bersedih. Membuat orang yang mendengki senang. Kalau kita buat muka sedih, orang yang dengki kat kita, wah, buat kenduri. Kenduri meraihkan kesedihan musuh aku. Orang nak datang pun, kau dah kenapa ni buat kenduri ni? Kau nak tahu si Polan tu, kan? Pahal buat kenduri atas kesedihan orang lain pula. Memang jahat sungguh. Jahat yang dipamer-pamerkan. Masya Allah, sahabat-sahabat. Dan membuat hakikat-hakikat yang ada berubah. Kenapa kita nak bersedih, sahabat-sahabat? Ya, sedih sekejap tu biasa. Sampai hati dia buat macam tu. Astaghfirullah, ya Allah, aku tak boleh ubah manusia ni. Memang sikap dia macam tu. Kau kuatkan aku, ya Allah. Kau kuatkan aku. Meratap dengan Allah. Facebook kita, sahabat, bukan kita nak jadikan satu wall untuk kita meratap kesedihan kita. Tapi lepas orang-seorang dia PM, dia screenshot WhatsApp orang, mengadu ke orang tu, mengadu ke orang ni. Habis grup dah. Mana grup lagi aku nak masuk ni nak cerita. Tapi kau jangan cerita kat orang tahu. Setiap kali dia cerita kat orang tu, tapi kau jangan cerita kat orang tahu. Aku sedih lah dia buat aku macam ni. Lepas tu pergi lagi PM tepi. Kau jangan cerita kat orang tahu. Aku sedih lah orang buat aku macam tu. Lah, habis satu kampung semua tahu. Ya Allah, dah pukul 4 petang aku tak solat Zuhur lagi. Tu dia punya teruk kita ni sebagai setan. Yes, lambat solat Zuhur hari ni hanya kerana nak meratap-ratap dekat orang lain. Macam dah semua orang seronok tengok ratapan dia tu. Jangan bersedih. Musuh kita akan gelak ketat dekat kita. Gelak ketat, gelak kuat. Kan, sahabat-sahabat? Tolong bayangkan wajah Ustazah Zaini bila anda merasa bersedih kerana orang cakap pasal buruk anda. Tolong. Sebab ramai sangat tak larat nak layan. Orang mengadu, Ustazah, saya kena fitnah dekat ni, saya tak buat. Awak buat ke tak? Ustazah tanya soalan, kan? Kita dah tak pada masa nak membuai jiwa dia. Awak buat ke tak benda tu? Saya tak buat, Ustazah. Wallahi saya tak buat. Sampai hati dia orang buat macam ni. Semua dah pandang saya serong. Tak apa orang pandang awak serong. Yang penting awak tetap berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi Ustazah, sorry Ustazah, dah tak ada masa dengan kau punya tapi. Kau kena kuat. Minta maaf, sahabat-sahabat. Semua kita pernah ada ujian. So kalau kita tak betulkan di sini akan terus sakit. Tolong faham Duk bayang Wan Mahani, Wan Abu, duk bayang wajah Ustazah dia bila kata. Jangan anda bayang anda puja-puja pula. Mambang. Si taik lalat hitam tu. Janganlah pula, kan. Ustazah tak suruh macam tu. Okey, jangan bersedih. Mana dah hilang tu lah. Marah sangat, hilang dah. Sesungguhnya rasa sedih sama dengan menentang qada dan menyesali sesuatu yang pasti, jauh dari sikap lembut dan benci terhadap nikmat. Betapa satu penyakit kalau kita layan kesedihan kita. Jangan bersedih. Sesungguhnya rasa sedih tidak akan pernah mengembalikan sesuatu yang hilang. Dengan rasa sedih yang hilang takkan balik, sahabat-sahabat. Ya, saya akan, Allahu Akbar, tak tahu nak cakap macam mana lah. Saya tahu orang yang kehilangan sedang bersedih. Tapi dengan sedih kita tu yang hilang takkan patah balik. Sebab Allah bagi pinjam takat tu je. Dan semua yang telah pergi tidak akan membangkitkan orang yang telah mati. Tidak mampu menolak takdir dan tidak mendatangkan manfaat. Masya Allah, tabarakallah. Lilak Amira, kan? Okey, nasib baik Lilak Amira tak marah. Ustazah nak bagi contoh tadi, tiba-tiba nama anda teratas. Sebab itulah bagi contoh macam tu. Minta maaf sayang. Okey. Jangan bersedih. Sesungguhnya rasa sedih, dah baca dah. Jangan bersedih. Sesungguhnya rasa sedih itu datangnya dari syaitan. Sebut syaitan, bulat terus mata. Dan kesedihan itu adalah rasa putus asa yang menakutkan. Kefakiran yang menimpa.
putus asa yang berkelanjutan, depres yang harus dihadapi, dan kegagalan yang menyakitkan. Semua ni benda negatif datang bila mana anda kekal bersedih. So please stop. Jangan bersedih. Boleh ke sahabat-sahabat la tahzan? Allah pilih anda untuk istiqamah dalam la tahzan. Tolong pegang. Inilah suplemen kita. Anda makanlah suplemen hebat mana, minta maaf sebut termasuk makanan sunnah. Tapi anda sendiri buat hati anda punah. Siapa tak boleh tolong? Siapa tak boleh tolong? Anda kata, Ustazah, saya nak kahwin dengan ustaz selepas saya diceraikan oleh suami saya. InsyaAllah, ustaz itu akan buat saya tenang. Mohong. Mohong. Sahabat, kau kahwin dengan ustaz ke apa ke, kalau kau sendiri tak betul, please faham maksud saya. Saya dah bergaul dengan ustazah. Ustazah tahu dah, akak kan kahwin dengan ustaz tu. Kenapa kak? Ya Allah, semoga akak bahagia. Yelah bahagia ustazah, sama je. Ingat kan, boleh bahagia. Dalam hati ni kak, kita betulkan diri kita. Kita takkan bahagia kalau kita tidak mencari bahagia dengan cara kita sendiri. Rezeki akak dianugerahi dengan dulu orang tak solat kan suami akak, sekarang orang dah solat. Memanglah solat ustazah, tapi tak romantik langsung. Kau tak bersyukur dengan apa yang ada, susahlah. Susah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah tak boleh nak tolong macam mana lagi dah. Siapalah jiran ke sahabat ke datang mengadu benda. Kita hanya pimpin, Allah suruh macam ni. Just do it. Patuh SOP. Kan? Apa yang Dr. Nur Hisham duk sebut hari-hari. Ya Allah, tak berbuih ke mulut mereka ni duk pakai hand sanitize, pakai penutup muka. Aku dah faham, dah hafal, tak payah cakap lah. Hari-hari duk ulang. Sama Ustazah Zai, hari-hari duk bacalah Quran, bacalah Quran. Tak penat ke Ustazah Zai ni? Tapi kalau hampa tak mau ikut, sama wahai Muzayyanah Abdullah, kau cakap tapi kau tak nak buat, macam mana kau nak bahagia? So kita dipilih Allah untuk menekuni la tahzan. Just do it. Tolong jangan banyak cakap sangat sahabat. Saya ni banyak cakap sebab saya kena bercakap. Jadi merasa malulah dengan Allah kalau kita hanya cakap tapi tak buat. Jom kita tutup dengan surah yang menenangkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sama-sama. Bila hati kita rasa sempit, kita lapangkan dengan Alam nashrah laka sadrak. Allah Allah Allah. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Pasal apa nak nangis Ustazah? Pasal dah berpuluh-puluh kali duk baca tafsir suratul Syarh Insyirah Alam Nashrah. Sampai lunyai kitab tafsir Ustazah ni, terbalik dah pula. Ni nak tunjuk dekat la tahzan. Sampai lunyai. Teruknya Ustazah takkanlah tak ada. Ada yang baru ada dalam plastik lagi. Tapi tak boleh tukar sahabat. Hazanah ni macam-macam conteng-conteng. Setiap kali nak mengajar, walaupun sebelum-sebelum ni mengajar, cari lagi bahan. Apa yang boleh share dengan jemaah. Surah ini sangat menyejukkan kalbu kalau anda faham. Masya Allah, tabarakallah. Jangan sekali je belajar. Jadi bila kita rasa sempit dada, ini nak periksa dah tu, mesti dapat 10A. Malu mak kau tak dapat 10A. Susahlah mak SPM. Kan dah usaha, mak dah bayar guru tuition yang mahal. Kalau lupa baca Alam Nashrah. Ada ustaz kata kalau tak ingat baca Alam Nashrah. Itu je lah hampa ni. Tak salah. Tapi dada kita sempit. Kenapa aku yang diuji ya Allah? Kenapa aku asyik bersedih je ya Allah? Baca Alam Nashrah. Sebab kita kata kita susah. Kita kata kita sedih. Nabi SAW dah lalui segala susah, segala sedih. Dia dalam perut mak lagi, ayahnya dah meninggal. Dia kecil perlukan ibu-ibunya meninggal. Dia perlukan Abu Talib yang menjaga dia penuh kasih sayang, mati dalam Islam, rupanya tidak Islam.
Sahabat-sahabat, apa yang tidak dilalui oleh Muhammad? Allah tahu Muhammad sempit dada melalui pelbagai dugaan hidup. Tapi kata Allah, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Engkau yatim ketika lahir, tapi masih ada ibu. Ibu meninggal, Masya Allah, dibawa pulang oleh pembantumu, bertemu dengan atukmu yang sangat sayang akanmu. Meninggal dia, bertemu engkau dengan Abu Talib. Abu Talib punya cinta kepada Muhammad. Dikabarkan, ini Nabi yang engkau bawa ni, wahai Abu Talib. Bawa balik dia, tak selamat dia ni. Ketika Nabi dibawa dalam usia remajanya untuk berniaga di bumi Syam. Seorang peniaga, sahabat-sahabat, dah nampak keuntungan, bisnes besar, masyuk ni, bawa anak saudara. Tiba-tiba dikabarkan oleh seorang pendeta, bahaya kau bawa Muhammad ni. Kalau diketahui oleh Yahudi ni, dia akan tangkap ni Muhammad ni. Sebab dia ni bakal Rasul. Demi menjaga Muhammad, sanggup tinggalkan bisnes besar, patah balik ke Mekah, nak melindungi anak saudara kesayangan. Sahabat, ada je jalan yang Allah nak selamatkan Muhammad. Muhammad, Masya Allah, Tabarakallah, kalau aku mahu, aku matikan engkau. Aku tak sanggup melihat engkau dalam sedih. Tapi Muhammad, aku sengaja berikan engkau ujian demi ujian supaya engkau bangkit dengan ujian itu. Dan bukan Muhammad sahaja yang berjaya, tapi mampu memberi kejayaan kepada orang yang sekelilingnya. Ini perhatian Allah kepada Muhammad. So kita nak ikut contoh siapa lagi, sahabat? Ikuti contoh Muhammad. Dan kami telah menghilangkan darimu segala beban. Kita gambarkan juga suratul Nashr, Insyirah ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Suratul Syarh, Insyirah. Kalau kita membawa beban di belakang, beratnya sampai tumbuk pula dah. Tunduk bongkok kita. Ringankan beban, kita akan berdiri tegak. So sepanjang hidup kita ni berat dengan dosa. Nak balik dengan tubuh yang tegap, yakin, ringan melangkah ke mahsyar. Ringankan beban kita ni dengan dosa, yakni bertaubat banyak-banyak kepada Allah. Sahabat, itu maksud yang memberatkan punggungmu, belakangmu, pundakmu. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Biar kat dunia nampak lekeh, diuji bertalu-talu, miskin, yatim. Tetapi Allah angkat nama Muhammad. Subhanallah, kerana sesungguhnya, ini yang buat kita menangis. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah ulang 2 kali, sesungguhnya, ditekan lagi, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya Allah, Allah nak bagi kita yakin. Sekarang aku tengah sulit, ya Allah. Pada aku susah. Tapi pada engkau, sabar dulu, aku sedang siapkan kesenangan untuk engkau ni. Maka inilah yang diletakkan dalam minda para sahabat radhiyallahu anhum. Saya suka ulang benda ni sebab saya terkesan. Penceritaan dalam kitab tafsir Al-Azhar. Sahabat bila mendengar Muhammad cakap inna ma'al usri yusra, setiap kali sahabat merasa sulit, mereka akan berlari, ya Rasulullah. Hei, pasal apa ni duk syok sangat ni? Kata Nabi. Aku dapat sulit. Dapat sulit pula bahagia. Bukankah engkau menyatakan, ya Rasulullah, bersama sulit itu ada kemudahan? Sekarang aku sulit. Aku tak nampak sulit ni. Yang aku nampak janji Allah. Pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Yang janji tu Allah. Kalau Muzayyanah yang janji boleh bohong lagi. Tapi yang janji tu Allah. Bersama sulit ada kemudahan. Bersama sulit ada kemudahan. Tapi kalau kita tak yakin itu, siapa pun datang, Ustazah Zai datang, Faridah Hanum, tolong jangan bersedih, contoh. Ya Ustazah, saya tak sedih, terima kasih datang. Ustazah balik sedih lagi. Sebab apa sahabat? Sebab kita tak nampak Allah yang maha hidup, yang maha berjanji pasti. Allah janji, Allah tunai. Tempuh je sedih itu. Tempuh je dengan balik kepada Allah. Allah pasti datangkan kesenangan. Bila Ustazah dah bertahun saya sedih? Kalau bukan kat dunia, kat akhirat. Dunia ni singkat sahabat. Kita nak hidup di akhirat yang penuh nikmat selama-lamanya.
Masya Allah, sebab itu antara bila Ustazah saya sedang bersedih, saya akan ulang dengan air mata. Inna ma'al usri yusra. Aku, ya Allah, sedih ini Engkau sedang janjikan nikmat kesenangan. Kuatkan aku, ya Allah. Kuatkan aku, ya Allah. Tolong ratapi kalimah ini dengan balik kepada Allah. Pegang dia sebagai azimat, sahabat. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan kalau anda biasa dengar kuliah ustazah selalu sebut faiza faraghta fansab. Nak hindar diri daripada kesedihan yang berpanjangan, jangan bagi ada masa kosong dalam hidup. Faiza faraghta, apabila engkau ada masa dah selesai satu urusan, fansab, kerjakan urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Maknanya sekarang tangan tengah buat satu kerja, otak dah berjalan, lepas ni nak buat apa? Sebab tu ada je mentol bergerak dekat kepala kita ni. Sahabat, percayalah anda akan lupa akan kesedihan. Tiba-tiba muncul, ya Allah kak, saya tak sangka dapat rezeki ni. Ustazah, macam mana boleh dapat? Wallahualam. Mungkin kerana kita sedang sedih tu, kita masih jalan buat kerja. Bukan kita duduk dalam selimut, nangis, basah-basah, tilam-tilam semua sebab menangis. Hang dapat apa? Banjir rumah dengan air mata lagi ada. Minta maaf ya, wahai orang yang bersedih. Saya nak bagi anda bangkit. Dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Masya Allah, wa ila rabbika farghab. Tak ada tempat lain untuk kita mengharap. Wa ila rabbika farghab. Tolong jangan bersedih yang berpanjangan, sahabat-sahabat. Saya tutup bab 89. Hidup ini bukan untuk bersedih. Saya sayang anda kerana Allah. Kita tekunilah tahzan penuh istiqamah. Pasti jiwa kita membugar segar sampai kita dimatikan oleh Allah, sentiasa bersangka baik, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.